السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين. آمين يا رب العالمين. Kata syarih Al-Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, katanya, maka datang dahri dan naik ia di atas mimbar dan berkata ia, siapa yang menjawab akan soal aku ini. Sambung cerita berkenaan dengan Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu berdebat dan berhujah dengan dahri yang merupakan etis ataupun mulhid. Cerita ini untuk memberi syahid kepada dalil tafsili itu ialah dapat mentakrirkan, menghuraikan dalil. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua ialah dapat memusnahkan atau mengangkatkan syubhah pihak musuh, baru dipanggil dalil tafsili. Dan dalil tafsili ini mesti wajib diketahui oleh radiusnya 2 marhalah di tempat dia. Maka dia kata, sambungnya, maka datang dahri, yakni datang oleh dahri itu fa'il ia, dan naik ia dahri itu di atas mimbar. Mimbar tu yang macam Jumaat tu lah, seseorang berada di atas. Jadi dia nak soal ulama, dia duduk atas, ulama duduk bawah. Nak menyeru. Dan berkata ia dahri, siapa yang menjawab akan soalku ini, titik. Dia pun tanya siapa yang akan jawab ni. Aku nak tanya, nak berhujah ni. Maka dia kata, maka sahut oleh fa'il Abu Hanifah, apa perkataan kamu itu? Apa yang kamu nak cakap ni? Cakap lah. Nyatakan olehmu, yakni wahai dahri. Sebutkan satu-satu, aku nak jawab ni. Maka orang yang mengetahui dijawabnya orang itu akan pertanyaan kamu itu, titik. Jadi dia kata, apa yang kamu nak nyatakan tu? Nyatakanlah, sebutkanlah. Orang yang tahu akan jawablah pertanyaan tu. Maka berkata dahri, siapa engkau? Kanak-kanak, titik. Buat ni bawah 10 tahun masa tu. Dia terkejut lah, apa tiba-tiba kanak-kanak ni, budak-budak ni, dia sahut pula. Berkata-kata sertaku beberapa orang yang mempunyai kemegahan, yakni telah berkata-kata serta aku, yakni bersama aku, yakni berhujah. Orang yang telah berhujah dengan aku ni beberapa orang yang mempunyai kemegahan, dan orang-orang yang tua-tua. Dia bukan tuha. Ejaan ta waw ha alih ni bukan bacanya tuha. Tua. Dia ada hembuih sikit. Dia macam ta, huruf ta, at
dia ada belakang tu. Kalau huruf ta tu at, bukan at itu. At, itu cara sebutan yang tepat huruf ta bila mati. Dan juga bila berbaris tu pun dia ada hemburan sikit. Ta. Dia bukan ta, dia ta. Dia macam ada hembusan angin. Itu juga tuo. Ja'at. Bukan ja'at. Bukan selalu hembus angin tak. Dia tahan kemudian hembus. Ja'at. Dia hembus sama. Tuo. Ini tuo. Orang tua-tua dan serban yang besar-besar belakang ni. Nak kata dia hebat lah. Orang yang bujang aku ni, orang hebat-hebat belakang. Orang tua-tua, tua sungguh, dan ilmu pun tua dah. Besar-besar pula serban dia. Ni sunat para ulama lah. Orang yang ada ilmu ni pakai serban besar-besar. Sebab tu di Jawa tu, Gus Baha Hafizahullah Ta'ala sebut, orang yang pakai serban di Jawa ni orang yang boleh baca kitab Batu Wahab. Bukan baca saja, belajar lah. Belajar kitab Fathul Wahab baru pakai serban besar. Kalau tidak pakai je tu, kepiah itu. Dan dia mempunyai kain dan dia mempunyai kain yakni pakaian yang kemegahan, dan tangan baju yang luas-luas. Mereka para ulama dulu, tangan baju mereka boleh letak kitab luas-luas. Boleh letak kitab bawah tu. Macam Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia punya baju lengan dia luas sampai kucing boleh masuk situ. Ni kitab-kitab boleh masuk situ. Punya luas je dia punya tangan baju. Tu pakai ulama tu. Senang cerita je baju konvo lah. Sedang nak taswir. Baju konvo tu biar lengan besar tu, dia boleh masuk kitab situ. Itu jubah konvo tu. Jubah besar-besar, serban besar-besar, serban tinggi berlangit, untuk menunjukkan kemuliaan ilmu yang ada di dia tu. Kemudian kata Musallih rahimahullah ta'ala, lemah mereka itu mana? Mereka itu orang-orang besar dari itu, yang kemegahan, yang tua-tua tu, daripada aku, yakni lemah daripada berhujah dengan aku. Takdir gitu. Lemah daripada aku, yakni lemah mereka itu orang-orang yang mempunyai kemegahan tadi tu, daripada berhujah dengan aku. Lemah mereka tu. Hang ni budak kecil je. Ni mana dia nak melekehkan Abu Hanifah ni. Jawab sekarang lah. Aku nak hujah. Kononnya dia berhujah sangat, tapi makian, sindiran tu berlambak-lambak tu dah. Tu bukan hujah tu. Konon akademik itu. Maka betapa engkau, yakni bagaimana engkau ini wahai Abu Hanifah, berkata sertaku dahri, padahal kecil umur engkau. Kamu ni budak kecil lagi. Macam mana kamu nak cakap dengan aku? Orang yang besar-besar telah aku kalahkan. Dan hina diri kamu ni, kecil lagi pula hina titik. Maka berkata Abu Hanifah, tiada menaruh oleh Allah fa'il, tiada meletakkan oleh Allah Ta'ala akan ketinggian dan kebesaran itu kepada orang yang mempunyai serban yang besar-besar. Tengok. Jadi jawapan Imam Abu Hanifah ni pun boleh beri pelajaran kepada kita bahawasanya ilmu seseorang tu bukan duk di pakaian, bukan duk di serban. Ada nampak lebih kurang rupanya alim degu. Ulama-ulama Melayu kita dulu pakai lebih kurang ya, pakai baju pagoda, tapi alim degu. Ulama-ulama Jawa tak pakai dia punya jubah-jubah tu, pakai kain, pakai dia punya baju itulah. Yang macam apa? Baju dia panggil baju kamis tu. Itu ya, tu songkok bi. Tapi alim degu. Kita pakai sorban pom tak tahu. Rock tak tahu. Jadi kalau nak pakai serban besar-besar tu sedar diri sikit lah. Habis. Kita pakai serban masuk tu khatam ya. Tu je lah. Tu khatam. Tu mengajar orang awal saya sekala ya pakai. Bahasa nak pakai. Kalau ada masjid surau yang rekod sikit, pakai. Kalau malas pakai.
Dan kain yang kemegahan, bukan duduk di kain, di pakaian tu. Kain mana pakaian? Pakaian yang kemegahan, yang besar-besar tu, yang hebat tu, jubah tu, bukan duduk situ tu. Dan tangan baju yang luas, ilmu juga bukan duduk pada tangan baju yang luas, ketinggian dan kebesaran tu. Allah Ta'ala bukan tengok dia pakai jubah, aku bagi lebih, kan? Lepas tu tetapi ditaruh akan ketinggian dan kebesaran itu, yakni oleh Allah, kepada orang yang mempunyai kepada ulama, bagi ulama titik, yakni orang yang ada ilmu, bukannya orang yang berpakaian seperti ulama. Pakaian tak ada apa, yang naknya ilmu. Maka ada je ilmu, sabit je ilmu, maka Allah Ta'ala bagi kebekaran, darjat kebesaran dan sebagainya, kemegahan dan kebesaran daripada Allah Ta'ala pada orang alim. Sebab tu orang alim ni ghaliknya tawaduk. Man tawadu'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawaduk, Allah Ta'ala akan angkat darjat ada di sisi Allah Ta'ala, dan manusia akan mengenalinya sebagai orang yang tawaduk dan orang yang punya ilmu. Tu. Sebab tu kalau kita ni ada ilmu ni, kita jangan angkat diri sendiri. Jangan kita tu. Seperti firman Allah Ta'ala, walladzina utul ilma darajat. Walladzina utul ilma darajat. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Walladzina utu, dan bermula orang-orang, titik ada di terjemah tu, dan segala mereka, yakni dan bermula segala mereka itu yang didatangkan bagi mereka itu manusia, didatangkan akan ilmu. Utu diberikan akan ilmu, diberikan akan mereka itu manusia akan ilmu. Jadi al-ilma maf'ulun bih lah. Utu tu dhamir dia tu ini naik fa'il, diberikan akan mereka itu akan ilmu. Muta'addi dua maf'ul, dihazarkan fa'il kerana maklum siapa yang bagi. Mereka itu diberikan segala mereka itu yang didatangkan bagi mereka itu akan ilmu itu beberapa darajat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, satu darjat ke satu darjat tu, dia punya jarak dia antara 500 tahun. Jarak antara satu darjat kepada satu darjat tu, jarak dia adalah 500 tahun perjalanan, kata Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Maka berkata dari itu, engkau yang menjawab akan soalku, titik. Kau yang akan jawab. Maka kata Abu Hanifah, bahkan ya betul, aku jawab akan soal engkau. Tapi itu dia jawab dengan taufik Allah. Dia masih sandar istinad kepada Allah Ta'ala. Dengan makna kalau takdir kata dia kalah nak buat macam mana? Allah Ta'ala tak bagi taufik untuk dia jawab dengan betul. Tapi dia sandarkan juga dengan taufik Allah Subhanahu Ta'ala. Ini tawakal sambil usaha. Usaha dan tawakal kena seiring. Bukan usaha tu tawakal. Ada usaha dengan tawakal kena seiring. Aku jawab ni dengan taufik Allah Ta'ala. Tu maka berkata ia dahri, adakah Allah itu mawjud? Mulalah soalan pertama. Adakah Allah Ta'ala itu mawjud? Mawjud bermakna isim fa'il, min itlaq ismil maf'ul wa iradat ismil fa'il. Itlaq isim maf'ul naknya isim fa'il, itlaqnya mawjud bentuk maf'ul, tapi naknya isim fa'il, iaitu yang ada, bukan yang diadakan. Jadi ditanya adakah Allah Ta'ala itu ada? Maka jawab Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, bahkan yakni ya betul Allah itu mawjud. Titik. Berkata ia dahri, di mana ia Allah? Kata Abu Hanifah, tiada ada bagi Allah tempat. Ni macam ada sunnah kita. Ni salah ni. Ulama salah. Tak ada bagi Allah tu tempat. Sembang suruh baca Durus Samin. Tuan-tuan, kembalilah kepada akidah salah dengan baca akidah Durus Samin. Kalau mereka jumpa hak ni nak urai je mana, confirm takwil keling garut. Ni tanya dari tanya ni. Dari tanya mana Tuhan? Tuhan tak tempat. Tuhan tu tak tempat tu. Mana tadi?
Kata dahri betapa, yakni bagaimana ada maujud, yakni ada benda yang ada, tiada ia maujud itu bertempat bagi maujud. Kok mana benda yang ada tapi tak bertempat? Ya, aku tahunya kaedahnya setiap benda yang ada ni bertempat lah. Jadi kaedah dahri ni macam mujassimah, setiap yang ada itu bertempat. Setiap yang ada tu mesti bertempat. Allah itu ada, maka Allah bertempat. Tu kaedah dalil mantik mujassimah. Macam tu lah, setiap benda yang ada itu jisim. Allah itu ada, Allah itu jisim. Jadi dia macam-macam mujassimah cara dalil. Kok mana dia itu benda yang ada tapi tak bertempat? Kata Abu Hanifah, bagi ini dalil, bagi ini mana? Ini kata Allah Ta'ala itu tidak bertempat, dalil pada diri kamu. Ada dalil pada diri kamu tu yang kata Allah Ta'ala itu tak bertempat, ada di kamu. Katanya kata dahri, di mana ia dalilnya? Di mana ia dalilnya? Dalil kata Allah Ta'ala wujud tak bertempat tu di diri aku tu. Kata ia Abu Hanifah, ia itu dalil. Tiadakah pada diri kamu nyawa? Ada tak nyawa? Ada. Maka katanya dahri bahkan, ya betul ada nyawa. Titik. Kata Abu Hanifah, di mana tempat ruh kamu? Di ruh kamu itu, di kepala kamu kah? Atau di perut kamu kah? Atau di kaki kamu kah? Lagu mana? Ada nyawa. Di mana ruh yang sabit nyawa tu? Di kaki ke, di kepala ke, di mata ke, di tangan ke, lagu mana? Maka tercengang ia dahri. Titik. Tercengang maknanya tak tahu nak jawab. Mati hujah. Dia dah lepas fardu kifayah sampai tahap ni. Sampai pecah. Sampai orang panggil sekawan tu sejak. Sampai kawan tu sejak. Patah hujah. Tu baru lepas fardu kifayah. Kalau masih lagi boleh tanya, makna syubhat tidak terungkap lagi. Maka tidak lepas fardu kifayah tu. Tu payah tu. Maka dia kata tercengang dia. Kemudian menyeru oleh Abu Hanifah. Tu yang pertama tercengang dah, ni yang kedua pula. Kemudian menyeru oleh Abu Hanifah akan air susu. Buat dalil yang lain pula. Suruh ambil susu. Dan berkata ia Abu Hanifah, tiadakah pada air susu tu air susu dia je gitu. Sin wow. Nak buat gua dah. Kalau dia je sin lagi tahu. Sin. Kok mana sas sisus. Susu. Macam bumi lah. Bumi ni ada 3 cara eja. Ba waw mim ya, ba waw mim, ba mim. Kalau ba mim teruk sekali, bumi. Dia tulis harakat, kena harakat baru boleh baca bumi. Ni pun susu. Kalau dia eja sin mampu mana baca. Apa benda sas sisus. Susu. Tiadakah pada air susu ini minyak yang ni protein. Ataupun lemak lah. Lemak. Protein ke, lemak ke, zat besi ke. Lemak lah minyak ni. Ada lemak kan susu ni. Kata dahri bahkan betul, susu ni ada minyaknya, yakni lemak dia tu ada betul kan. Ada proteinnya, ada minyak, ada lemaknya. Kata Abu Hanifah, di mana tempatnya? Tempat minyak tadi di atas kah, yakni di atas susu kah, atau di bawah kah, atau di bawah susu kah? Titik. Maka tercengang pula oleh dahri fa'il. Cengang sekali lagi. Kat mana pula sabit ada tapi tak ada tempat, tak nak sabit tempat. Itu juga Allah Ta'ala ada tapi tak nak sabit tempat. Tu dalil yang cukup bagus. Tak terfikir ni dalil akli ni. Kata salah itu tolak dalil akli. Tak ada. Dalil akli tak tolak. Dalil akli itu untuk menguatkan dalil akli, dalil naqli atau dalil sam'i. Bukan
bukan dalil akli tu kita utamakan, kita buang Quran sunnah, kan? Maka kata mana demikian lagi, mana tadi? Demikian lagi tadi kata Abu Hanifah seperti tiada mana, berkata ia tiadakah ya maka tercengang pula dahri. Maka kata oleh Abu Hanifah, seperti tiada dapat bagi ruh itu tempat pada tubuh, dan tiada pula bagi minyak, bagi lemak itu tempat pada air susu. Air susu itu itu tu itu tu. Demikian lagi lah, seperti mana tak ada kita boleh sabit tempat pada ruh ni kat mana, susu ni kat mana, minyak ni kat mana, lemak ni kat mana. Padahal kita tahu ada, tapi tak tahu nak sabit kat mana. Maka begitu, demikian lagi tiada dapat pula bagi Allah itu di dalam kaun, di dalam alam ini tempatnya, tempat Allah. Itu juga Allah Ta'ala tak ada tempat di atas dunia ni. Tapi ada tak? Ada. Ruh, macam kita sabit ruh ada, tapi tak tahu tempat dia. Minyak ada. Ini dia panggil misal li takrib saja. Bukan yang hakikat Allah Ta'ala begitu. Sebab apa? Sebab kita kata susu dengan ruh itu ada tempat, cuma tak tahu tempat dia di mana. Kita nak kiyah, nak bagi faham kata Allah Ta'ala itu tak bertempat, tapi ada. Bukan maknanya Allah Ta'ala sama macam susu dan roh, iaitu ada tempat tapi tak tahu di mana, bukan? Faham syahid di situ, beza sikit tu. Dia panggil al-mithalu li taqribil fahmi. Misal untuk faham, contoh untuk faham saja, untuk mendekatkan faham. Contoh roh dengan susu itu, dia itu ada tempat roh tu, ada lemak tu ada tempat tu, cuma tak tahu di mana. Beza Allah Ta'ala memang tak bertempat dan memang tak ada tempat langsung, tapi ada. Beza. Cuma dia buat contoh ni sebab apa? Sebab nak bagi pengakuan kata tak semestinya benda ada tu kita boleh sabit tempat. Macam kita ada roh tapi tak tahu sabit tempat di mana. Macam lemak tapi tak tahu sabit tempat di mana di susu tu. Dia bagi li taqribil fahmi faqat. Kemudian kata Musadih dila rahimahullahu ta'ala, kata dahri, yakni kata oleh fa'il dahri. Maka apa, soalan kedua, maka apa ada dahulu daripada Allah, dan apa kemudian daripadanya daripada Allah? Sebelum Allah ada apa, selepas Allah ada apa? Kata Abu Hanifah, tiada suatu dahulu daripadanya daripada Allah. Allah Ta'ala tidak didahului oleh suatu, dan tiada suatu kemudian daripada Allah. Dengan makna kalau Allah Ta'ala itu ada akhir, apa yang akhir lagi? Tak ada. Allah Ta'ala tak ada. Allah Ta'ala itulah qidam wal baqa. Allah Ta'ala itu tidak didahului oleh sesuatu, yang tak ada makhluk lain, tak ada benda lain yang mendahului Allah. Dengan makna ada benda lain kemudian baru ada Allah, dan juga tidak ada akhir, tidak ada sesuatu yang mengakhiri Allah. Dengan makna Allah tak ada, kemudian ada lagi benda lain yang ada. Allah Ta'ala tidak ada awal, tidak ada akhir. Kata dahri, betapa tasawur, yakni betapa tergambar ada suatu yang mawjud, ada suatu yang ada, padahal tiada suatu dahulu daripada benda yang mawjud. Macam mana kita nak gambarkan benda itu ada tanpa didahului oleh suatu? Sebab apa? Sebab dia ikut akal kita kata yang kita biasa nampak ni, kalau benda itu ada, mesti sebelumnya ada benda lain. Dan tiada suatu kemudian daripada mawujud itu. Sama juga bila kita kata benda itu ada, mesti ada yang selepas itu benda ada yang lain. Macam mana nak tasawur? Dia guna akal dia. Tasawur. Sebab itu tasawur ni di akal tak semestinya kita tasdik. Semua benda boleh tasawur belaka, semua boleh tergambar belaka. Tuhan ada 10 boleh tergambar. Di akal kita boleh tergambar 100 Tuhan, boleh tak? Boleh. Tapi betul tak? Tak betul. Sebab tu beza tasawur wa tasdik. Kemudian kata Musadih, ini benda yang ditasawurkan, benda yang digambarkan di akal tak semestinya diterima. Kerana benda itu benda yang boleh digambar sahaja. Kemudian kata Musadih rahimahullahu ta'ala,
Kata Abu Hanifah, bagi je. Bagi apa? Bagi kata Allah Ta'ala itu tak ada dahulu, tak ada kemudian pada je, itu dalil pada badan kamu pula. Pula makna juga macam tadi, dalil dia di badan kamu. Kata ia dahri, maka apa ia dalil tu? Katanya, kata Abu Hanifah, apa dahulu daripada ibu tangan kamu, dan apa kemudian daripada jari kelingking kamu. Apa yang sebelum jari ibu, apa yang selepas jari kelingking. Wah, tanya itu lah. Lepas tu dia kata, maka katanya dahri, tiada suatu dahulu, yakni sebelum daripada ibu tanganku, dan tiada suatu kemudian, yakni selepas daripada kelingkingku. Maka kata Abu Hanifah, demikian lagi Allah Ta'ala, tiada suatu dahulu daripada Allah, dan tiada suatu kemudian daripada Allah. Tu dia dalil akli. Tak guna dalil Quran. Allah Ta'ala sebut wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Tak kena itu. Sebab dia berhujah dengan orang yang tolak Quran. Jadi sia-sia kalau bagi ayat Quran. Sebelum apa yang sebelum ibu jari, apa yang selepas jari kelingking. Tak ada. Kamu boleh terima jari ini ada dalam keadaan tidak ada selepas jari kelingking itu suatu, dan tidak ada sebelum ibu jari itu suatu. Maka begitu juga Allah Ta'ala itu ada, tidak dahulu, tidak kemudian. Tidak ada yang mendahului Allah, dan tidak ada yang kemudian daripadanya. Allah Ta'ala itu qidam wal baqa, seperti mana yang akan datang. Kata dahri, satu soalan lagi, 3 lah. Ni kalau Nurul Samin ni dia kata tercengang juga. Tercengang Kata dahri, tinggal lagi pada aku satu pertanyaan. Titik. Kata dahri, nyata olehmu aku jawab. Bukan. Katanya Abu Hanifah, nyata olehmu, yakni nyatakan olehmu, yakni soalanmu tu nyatakan. Aku jawab insya-Allah. Insya-Allah lil barakah. Lagi pula dari sudut hakikat lah. Hakikat ni memanglah aku akan jawab dengan izin Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala kehendak aku boleh jawab, insya-Allah aku jawab. Kalau tak boleh nak buat, aku ada. Tapi yang kedua, lil barakah, insya-Allah lil barakah. Sebab tu kalau apa tu kalau dia itu tinggal lagi pada aku satu pertanyaan. Kata Abu Hanifah, nyata olehmu. Nyatalah, tanya ke mana? Ya Abu Hanifah tu nyonya Abu Hanifah. Tak, nyata olehmu macam tadilah. Nyata juga, dia tak kata tanya. Nyatakan olehmu, yakni zahirkan soalan itu. Aku jawab insya-Allah. Jadi kalau dia itu kalau nampak fiqh contohnya, dia kata sahaja aku semayang zuhur insya-Allah. Lah insya-Allah itu bermakna ta'liq, tak sah batal. Tapi insya-Allah kalau dia dengan barakah, untuk ambil barakah dengan nama Allah Ta'ala, itu sah. Itu dalam fiqh kalau insya-Allah. Perbahasan dalam kitab fiqh. Boleh tengoklah dalam perbahasan niat, ta'liqun niyah. Antaranya insya-Allah. Kalau insya-Allah dia qasad ta'liq, tak sah. Kalau insya-Allah qasad dengan makna barakah, sah. Aku tembak tu dia jatuh. Dia tanya, jatuh tu babu aku tembak terbalik. Boleh juga ada dosa kata tanya. Tapi sini jatuh lah. Kata dahri, apa kelakuan Allah sekarang ini? Apa yang Allah Ta'ala buat? Ini macam Nabi Khadir alaihi salam tanya Al-Imam Ibn Syajari, apa sekarang Allah Ta'ala tengah buat apa? Allah Ta'ala tengah buat apa? Maka dia mimpi, dia tawakuf. Nanti akan datang ada contoh dia tawakuf, berhenti terus. Dia mengajar tafsir asalnya, tiba-tiba seorang tanya, yang mana seorang tu ialah Nabi Khadir, sedangkan Ibnu Syajari tak tahu tu Khadir. Dia tanya, dah apa dia duduk bahas tentang kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah Ta'ala sibuk dengan perbuatan dia. Kalau dia tanya, dah Allah Ta'ala buat apa sekarang? Dia senyap tawakuf.
Tawakuf tu. Itu sifat orang alik. Tak tahu tawakuf lah. Kan pandai-pandai jawab pula. Malam tu mimpi Nabi SAW. Dia suruh jawab kata apa? Suruh jawab kata Allah Ta'ala menghinakan sekarang orang yang bawah. Allah Ta'ala mengangkatkan orang yang tinggi darjatnya dan sebagainya. Suruh jawab ke orang tu isu. Dia pun jawab. Nabi Khadir AS pun kata, beri salam, selawatlah salamlah kepada orang yang kamu dapat jawapan tu. Siapa dia? Nabi SAW. Kerana Nabi Khadir tu tahu dah. Yang bagi jawapan tu Nabi SAW. Dan Nabi SAW pun kata dalam mimpi tu, itu Khadir yang tanya tu, bukan orang lain. Tu. Jadi apa kelakuan dia? Maka kata Abu Hanifah bahawasanya engkau ini terbalik pekerjaan. Dia tak jawab lagi. Siap. Ni dipanggil smash. Hat-trick. Hat-trick ni yang ketiga. Relax lu. Aku tak mau jawab lagi. Bahawasanya engkau ini terbalik pekerjaan engkau. Perbuatan engkau yang terbalik. Mana? Saya kiranya bahawa adalah yang menjawab, yakni orang yang menjawab itu di atas mimbar, dan yang bertanya itu di bawah mimbar. Dia dahari dia duduk atas mimbar, orang yang nak jawab di bawah mimbar. Dia kata terbalik. Patutnya orang yang nak disoal ni duduk di atas, orang yang nak menyoal duduk di bawah. Betul lah. Macam orang mengajar duduk di tempat meja tu, bukan mengajar di bawah. Orang awam duduk atas meja tu. Lepas tu orang awam yang tanya soalan kalau ada soalan. Maka manakala engkau turun, aku naik. Turun dululah, aku nanti naik. Ni saya aku jawab akan soal engkau. Titik. Kira tak apa. Maka turun ia dahri dan naik Abu Hanifah atas mimbar. Dia naik kembali. Maka tatkala duduk ia dahri atas mimbar, maka bertanya dahri, yakni bertanya oleh fa'il dahri, maka jawab Abu Hanifah akan tanya nyonya dahri dengan kata nyonya Abu Hanifah, maqul qaul, kelakuan Allah sekarang ini, perbuatan Allah sekarang ini ialah menggugurkan yang batil seumpama kamu daripada atas ke bawah dan menaikkan yang sebenar, yang hak. Apa kamu umpama aku dari bawah ke atas. Titik. Itu kerja Tuhan sekarang. Kullu yawmin huwa fi sya'an. Apa kerja sekarang? Allah Ta'ala sekarang telah menjatuhkan kebatilan, iaitu engkau. Allah Ta'ala sekarang telah menaikkan kebenaran, iaitu yang ada pada aku. Maka lalulah ia dahri, lalu makna beredar dan putus hujah dari. Titik. Habis. Putus terus hujah. Itu tahap fardu kifayah lepas. Kalau sekadar berhujah tak putih-putih pas sudah, tak lepas lagi. Tak lepas lagi. Dia kena sampai tahap kawan tu putih hujah, lari kawan tu. Beredar. Tak ada lah, lari. Habis. Satu kisah dia nak panggil syahid dia ialah pada perbahasan dalil tafsiri, macam mana Imam Abu Hanifah menggunakan dalil secara tafsiri, mentakrirkan dalil dan menghuraikan syubhah. Itu syarat dikatakan dalil tafsiri. Tak semestinya dia itu kena muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, natijah. Itu cara saja. Dia panggil kaedah saja. Kalau nak buat cara lain pun boleh. Habis. Tapi kebanyakannya hukum akal, hujah-hujah akliyah itu tak terlepas daripada qiyas istithnai dan qiyas iqtirani. Cuma secara direct ataupun tidak, sebab kias pun bukan kita perlu sebut semua muqaddimah dia. Ada yang muqaddimah sughra dihazah, muqaddimah kubra dihazah, ada yang natijah saja, muqaddimah dua-dua dihazah. Itu dalam mantik lah, dia sebut dalam idah mubaham, dia hazah muqaddimah lagu mana. Baca Allah Ta'ala, lau kana fihi ma'aw alihatun illallah la fasadata. Ada hazah tu. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Tu muqaddimah kubra dia. Kalau qiyas syarti, qiyas istithnai terbalik. Kalau qiyas iqtirani, muqaddimah sughra dulu baru muqaddimah kubra. Kalau qiyas syarti ataupun istithnai terbalik, muqaddimah kubra dulu baru sughra dia panggil. Kalau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata, tu muqaddimah yang pertama. Jadi muqaddimah kedua dengan natijah Allah Ta'ala tak sebut, fikir diri.
Okay, dari ya, buat dari. Tapi maklum natijah, maklum. Walau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Jikalau ada di langit dan bumi ni dua Tuhan, niscaya rosak langit bumi. Kita nak nafi tali ke nafi muqaddam? Oh, nafi muqaddam. Allah Ta'ala tidak ada Tuhan, tidak ada dua Tuhan di langit dan bumi. Natijahnya ialah tidak rosak langit bumi. Kalau nak nafi tali, tidak rosaknya langit bumi. Natijahnya ialah tidak ada dua Tuhan di langit bumi. Itu ya. Ini Allah Ta'ala memberikan muqaddimah dan menghazahkan muqaddimah kedua serta natijah. Itu qiyas istithnai atau syarti dalam Quran. Ada seorang dalam orang besut tu kata apa? Kata Allah kata qiyah ni bid'ah. Qiyah ni bid'ah tak ada dalam Quran. Bodoh betul. Nak buat macam mana? Dah bodoh. Tak ada dalam Quran. Apa dah tak mengaji? Itu. Saya punya berlambak dalam Quran tu. Oh, Nabi Ibrahim guna qiyah macam-macam. Nak berhujah dengan buat musuh. Dia kata tak ada qiyah. La ilaha illallah. Mungkin dia faham qiyah bagi dia tu kena ada penuh kot. Qadimah pertama, qadimah kedua, ada natijah. Ini Quran. Quran ni sebut satu, faham semua. Nak sebut semua, buat apa? Sebut satu sudahlah. Afala ta'qilun, afala tubsirun. Fikir diri lah. Kemudian kata Musadih rahimahullahu ta'ala, kata Musadih, habis dah cerita, masuk matan. Baru nak hurai annal hukmal aqliyah. Dulu tu hurai i'lam dia baru. Kata Musadih, annal hukmal aqliyah. Arti annal hukmal aqliyah, bahwasanya hukum yang bangsa akal itu bermula makna hukum itu, iaitu makna hukum. Mengisbatkan suatu pekerjaan. Bukan. Gini, arti annal hukmal aqliyah, artinya ialah bahawasanya hukum yang bangsa akal itu, titik. Tu dia punya pengertian annal hukmal aqliyah. Lepas tu hukum tu datang apa? Dia hurai satu-satu. Bermula makna hukum itu, iaitu makna hukum mengisbatkan suatu pekerjaan atau menafikan pekerjaan. Ithbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Itu bahasa Arab. Ithbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Mengisbatkan suatu perkara pada suatu perkara yang lain atau menafikannya daripadanya. Dan yang menghukumkan dengan isbat atau nafi itu, ada kalanya yang menghukumkan itu syarak, dan ada kalanya yang menghukumkan itu akal, dan ada kalanya yang menghukumkan itu adat. Fihi nazar. Ngaji Asyah nazarah. Boleh? Bukannya diri syarak yang menghukum, syarik yang hukum. Iaitu siapa syarik? Ada dua, syarik hakiki, syarik majazi. Bukan akal yang hukum, aqilun, orang yang berakal yang hukum. Bukannya adat sendiri yang hukum, orang yang ada adat yang hukum. Itu dalam mana? Dalam Hasyiatus Syarqawi alal Hidhili. Siapa yang belajar tahulah. Itu dia punya fihi nazar dia. Kalau diri syarak tu bukan ada. Yang nak menghukum ni mesti ada satu zat yang menghukum. Siapa syarak tu? Syari'un, isim fa'il dia. Siapa syari'un? Dua, hakiki Allah Ta'ala, majazi Nabi dan Rasul. Ini Nabi dan Rasul menetapkan, ni hukum dia mesti buat, iaitu wajib aqimus salah contohnya. Jadi syarak menghukumkan wajib sembahyang atas orang, atas mukallaf itu. Bukan syarak tu sendiri, tak. Orang yang mensyarakkan, orang yang mensyariatkan, itu Allah dan juga Nabi. Begitu juga akal, begitu juga adat. Itu. Dan hanya sungguhnya dhamirul hali wasya'an menyimpankan oleh musannif inhisar. Menyimpankan oleh musannif atas hukum akal, tiada hukum syarak dan tiada hukum adat. Kenapa disebut annal hukmal aqliyah, kata syarih? Kenapa tak sebut syarak adat? Sebab hanya terkena hukum akal ni, bukan hukum syarak, bukan hukum adat. Kenapa dia buat
Hukum akal je. Kerana bahawa berkehendak menghukum atas zat Allah Ta'ala itu dengan hukum akal jua, yakni sahaja, bukan hukum syarak. Kalau hukum syarak seolah-olah kita akan kata Allah Ta'ala bersifat kudrat, wajib bersifat kudrat, pada Allah Ta'ala bersifat kudrat dapat pahala. Bukan gitu. Begitu juga kalau kita adatnya Allah Ta'ala bersifat kudrat, maknanya Allah Ta'ala ni bersifat kudrat banyak kali. Bukan gitu. Tapi apa dia? Tapi Allah Ta'ala mesti bersifat kudrat itu berdasarkan dalil akal kita. Akal kita mesti terima kata Allah Ta'ala mesti bersifat kudrat, mesti bersifat iradat dan sebagainya. Bukannya syarak, bukannya adat. Tiada dengan hukum syarak, yakni tiada ni hazar ni, yakni tiada berkehendak menghukum atas zat Allah itu dengan hukum syarak. Kalau bahasa Arab, la bisyar'i wala bil adati, yakni wala yahkumu ala dhatillahi ta'ala bihukmi syar'i wala yahkumu ala dhatillahi ta'ala bihukmi al-'adah. Itu bahasa Arab. Cuma terjemah sekali Akidatul Najin bahasa Arab. Baru saya puas sikit. Duk khibat bagi kita Arab, kita Melayu kita ni berlabak je orang tak buat. Titik. Maka takrif hukum akal itu, dia apa maksud tadi bahas al-hukmah al-aqliyah. Kenapa akal? Kerana kita nak hukum zat Tuhan ni bukan atas dasar syarak, bukan atas dasar adat, tapi akal. Lepas tu akal, hukum akal tu macam mana pula? Maka takrif hukum akal itu, tadi takrif hukum, di takrif hukum akal, maknanya dia ni lafaz yang murakkab antara hukum dan akal. Tadi lafaz mufrad hukum saja. Maka takrif macam usul fiqh, ada takrif secara pisah usul dengan fiqh. Ada takrif secara murakkab. Usul fiqh tu apa dia? Usul dengan fiqh lain, usul fiqh lain. Kemudian kata Musallih rahimahullahu ta'ala, takrif hukum akal itu iaitu takrif hukum akal. Dia panggil definisi. Mengisbatkan suatu pekerjaan bagi suatu pekerjaan atau menafikan pekerjaan daripada pekerjaan yang lain, daripada ketiadaan terhenti atas berulang-ulang cuba, eksperimen. Mana apa? Sekali je, tak perlu dua dan ke atas. Itu hukum akal. Dan tiada terhenti atas hantar oleh yang menghantarkan. Dia qaid terhenti atas berulang-ulang cuba tu sebab nak keluar hukum adat. Hukum adat dia kena berulang-ulang sekurang-kurang 2 kali untuk dia sabit hukum adat. Dia kata tiada terhenti, tiada berhajat, yang tiada terhenti mana tiada terhajat, tiada terhenti, tiada berhajat atas hantar oleh yang menghantarkan. Yang menghantarkan siapa? Syariat hakiki, syariat majazi. Iaitu syariat hakiki Allah, syariat majazi Allah. Hak tu pun tak perlu hukum akal ni. Bukan je kita nak bincang hukum syarak, nak keluarkan hukum syarak. Tapi hukum adat tadi, walaupun dia kata berulang-ulang, itu dalam bab akidah. Adapun dalam bab fiqh, adat itu sudah dikira adat walaupun sekali. Buktinya dalam bab haid, dalam bab haid atas pandangan mu'tamad, dalam mazhab fiqh, kalau seseorang itu bagi istihadah dan dia itu tak boleh tabis, kena kembali kepada adat. Adat hak mana? Adat hak sebelumnya, walaupun sekali pernah bagi. Contoh dia umur 9 tahun 10 tahun baru bagi haid, bagi lah 7 hari settle. Bulan depan bagi istihadah, tak boleh beza darah. Maka kena kembali pada adat. Mana adat dia? Hak bulan lepas sekali tu. Sekali atas pandangan mu'tamad. Atas pandangan yang kedua, dia kata kena 2 bulan lepas, sebab sekurang-kurang adat 2 kali. Dia kata gitu. Itu pandangan yang bukan mu'tamad. Dia kata kena rujuk 2 bulan lepas. Bukan je bulan lepas, 2 bulan lepas, kerana sekurang-kurang adat 2 kali. Kena takrar, kena ulang. Itulah fiqh. Jadi beza fiqh dengan akidah dia. Itu juga kalau bulan puasa. 15 Syaban ke atas haram puasa, kecuali ada adat. Ada adat tu lah ke mana? Walaupun sebelum 15 tu dia pernah puasa sekali. Contoh dia pernah puasa Isnin sahaja sebelum 15 Syaban. Maka selepas 15 Syaban dia boleh puasa Isnin sahaja, kerana dia sudah ada adat sebelum 15 Syaban dia pernah berpuasa. Tu contoh fiqh dan akidah beza sikit situ.
Kemudian dan keluar makna bila sebut definisi dia nak muhtarizat, dia nak keluar benda yang tak ada kait, dipanggil jami' wa mani. Jami' ada dah mana, iaitu mengisbatkan dan menafikan. Okey, itu jami', masuk sekali hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Tapi nak muhtariznya apa? Oh, dia sebut kata tak berhajat pada berulang-ulang, tak berhajat kepada ada syarat yang menghantarkan dia, yang menjadi wadha' hukum. Maka terkeluarlah apa? Dan keluar dengan kata tiada terhenti atas berulang-ulang, itu hukum adat. Keluar tu. Kerana ia hukum adat terhenti atas berulang-ulang dan keluar. Yakni sekurang-kurang berulang-ulang yang dimaksudkan di sini 2 kali, bukan sekali. Kenapa? Kalau sekali dia masuk hukum akal. Kalau nak kata sekali dia masuk hukum akal. Sebab berulang-ulang tu hanya pada hukum adat. Tak berulang-ulang makna hukum akal sekali lah. Walaupun sekali berlaku, tapi boleh terima berlaku. Tak perlu kepada berulang-ulang kali. Kalau berulang-ulang kali makna sudah jadi adat. Kebiasaannya orang makan kenyang. Macam mana kita kata hukum adat orang makan sepinggan tu kenyang? Kerana sudah lebih pada 2 kali, 3 kali dah orang makan mesti kenyang, olehnya orang kenyang. Maka hukum adat kita akan mengaku kata, oh, bila makan sepinggan nasi ni kenyang lah. Dan keluar dengan kata tiada terhenti atas hantar oleh yang menghantarkan dia akan benda tadi tu, pekerjaan tadi tu, itu hukum syarak. Nak keluar hukum syarak kerana ia hukum syarak terhenti atas orang, yakni berhajat atas orang yang menghantarkan dia kan syarak. Siapa dia? Iaitu syariat hakiki atau syariat majazi. Syariat hakiki Allah, syariat majazi Rasul. Yakni syarak menghantarkan dia. Syarak di sini makna syariat lah. Ataupun kita kata betul lah, atas orang yang menghantarkan dia, yakni syarak menghantarkan dia, yakni syarat menghantarkan dia kan syarak. Dia boleh buat taklid. Syarak yakni syarat yang menghantarkan dia kan syarak. Syarak menghantarkan dia ni dia nak tafsir kepada orang yang menghantarkan dia, yakni syarak yakni syarat. Min itlaqil masdar wa iradat ismil fa'il. Dan tersimpan hukum akal itu pada 3 bahagi. Tersimpan juga, bukan 2, bukan 1, bukan 4, bukan 3, bukan 5, 3 sahaja. 3 sahaja hukum akal. Ini panggil apa? Istiqra'an aqliyan. Istiqra'an aqliyan. Istiqra' secara aqli lah, pada akal. Bahagi, 3 bahagi saja. Seperti lagi akan datang, sebutnya tu fa'il bagi akan datang. Kama taqaddama, kama sayati dhikruhu. Selalu orang takdir itu. Seperti mana lagi akan datang, oleh sebutnya tu fa'il sayati. Dan hukum adat itu iaitu hukum adat mengisbatkan suatu pekerjaan bagi suatu pekerjaan atau menafikan dia kan pekerjaan daripada suatu pekerjaan yang lain dengan wasitah, dicuba-cubakan dia kan suatu pekerjaan tadi. Dicubakan, dites dengan berulang-ulang, takrar, yakni sekurang-kurang 2 kali. 2 kali tu rizak dia sama. Tu hukum adat tu. Kalau sekali tu hukum akal. Kalau hukum akal tak berhajat pada takrar. Dan tersimpan ia hukum adat pada 4 bahagi. Titik. 4 bahagi. Mana? Rabitah dia bagi. Sebab tu rabitah bainal wujud wal wujud, ma'dum wal wujud, ma'dum wal ma'dum, wujud wal ma'dum wal adam lah. Mana bahagi pertama? Mana 4 bahagi tu? Bahagi yang pertamanya ditambahkan wujud dengan wujud. Rabitatun bainal wujudi wal wujudi. Rabitah, tambah antara wujud dengan wujud. Seperti ditambahkan wujud kenyang dengan wujud makan. Wujud di sini bukan kata wujud sungguh kan. Nak kata ada kaitan antara sabit dengan tidak sabit, ada dengan ada. Takut orang mengaji dah kok mana kenyang tu ada tu kat mana? Boleh dengar ke? Boleh sentuh ke? Boleh lihat ke? Boleh kecak ke kenyang tu? Tak boleh. Nak kata sabitnya kenyang itu dengan sabitnya makan.
Sabitnya kenyang, sabit makan. Dengan sebab sabit, dengan wujud makan. Dengan tu, yakni dengan sebab wujud makan. Dengan, yakni dengan sebab wujud makan. Ada makan, ada kenyang. Sabit makan, sabit kenyang. Keduanya ditambahkan Adam dengan Adam, seperti ditambahkan tiada kenyang dengan tiada makan. Sebab apa tak kenyang? Sebab tak makan. Ada tak? Ada. Tapi kalau akal, tak semestinya. Orang tak makan, tak semestinya tak semestinya tak kenyang. Boleh jadi kenyang. Boleh tak? Boleh, kerana Allah Ta'ala yang mengenyangkan, bukan makanan. Tu kalau akal. Perlu kepada takrar, tak perlu pada takrar, tak perlu pada cuba, kerana tu hukum akal. Nak cubanya ialah apa? Iaitu bila makan kenyang, bila tak makan tak kenyang. Tu yang berulang-ulang orang berlaku. Itu hukum adat. Ketiganya ditambahkan wujud dengan adam. Rabitatun bainal wujudi wal adam, seperti ditambahkan ada sejuk dengan tiada selimut. Selimut tak ada, hadir ya sejuk. Sejuk tu hadir sebab apa? Sebab tak ada selimut. Selimut lah malam-malam tu rakit sejuk. Terakit sejuk dah mampus. Keempatnya ditambahkan adam dengan wujud, seperti ditambahkan tiada hangus dengan sebab wujud mani', iaitu basuh. Kita kata tak hangus kawan ni. Sebab apa? Sebab adanya basuh. Tu antara ada dengan tiada dengan ada. Tiada apa? Tiada hangus. Adanya apa? Ada basuh. Sebab tu tak hangus. Itu ada tak? Hadat. Sudut akal, boleh terbakar. Tak ada salah. Ada air ke, ada api ke, boleh terbakar. Allah Ta'ala nak kehendak terbakar lah. Ada air pun tak apa. Kalau kita sadarkan dari sudut adatnya kita kata hak ni boleh hangus, boleh terbakar sebab tak ada air. Lagi pula bersentuhan api dengan benda tersebut, secara adatnya terbakar lah. Tapi sudut akal boleh tak kalau api dekat kertas tak terbakar? Boleh. Allah Ta'ala boleh buat. Air api terbakar di air boleh. Naruto ada. Amaterasu relax ya, ada air boleh terbakar tu, api hitam. Tu contoh lah. Contoh anime sikit. Contoh boleh tak? Boleh. Sebab Allah Ta'ala yang buat tu. Allah Ta'ala yang mengenyangkan, Allah Ta'ala yang membakarkan, menghanguskan. Jadi tak ada koi apalah dari sudut kita disembah pada Allah Ta'ala. Tapi dari sudut adat itu, kebiasaannya nak bagi terbakar ni kena dekatlah api yang kertas tu. Lepas tu kertas tu tak ada basah lah. Biasanya nak kenyang ni kena makan, nak hilang haus ni kena minum, nak hilang sejuk ni kena selimut. Nak panas, nak hilang panas ni kena ada angin. Ada angin hilang panas. Tu. Ada angin hilang panas. Tu rabitah bainal wujud wal adam. Ada angin tak ada panas. Ada sejuk tak ada selimut. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, habis hukum adat dan hukum syarak itu kalamullah, kalam Allah yang bergantung dengan perbuatan mukallaf. Kalam Allah Ta'ala dia panggil biasanya khitabullah. Dia tak kata kalamullah direct itu, dia panggil khitab Allah. Khitab ni kalam lah. Kerana ta'aluk dia dilalah, memberi faham. Jadi Allah Ta'ala berkata-kata, berkhitab sesuatu yang mana fahamannya ialah benda ni wajib, benda ni sunat, benda ni makruh, benda ni harus, benda ni haram. Siapa? Istimbat ulama lah. Jadi syarak itu kalam Allah yang bergantung makna yang bersangkut paut dengan perbuatan mukallaf. Mukallaf siapa? Orang yang baligh, orang yang berakal, sampai Islam pada dia, sempurna panca indera, mata atau pendengaran, penglihatan ataupun salah satu daripada keduanya. Tu dia panggil mukallaf. Jadi kalau orang yang bukan mukallaf, maka dia buat apa benda pun tak ada masalah. Kalau mati dalam keadaan tidak mukallaf itu pun tak ada masalah, daripada lahir sampailah ke mati tak mukallaf. Maka dia tidak dikira dosa, pahala masuk syurga lah. Dengan tuntut perbuatan mukallaf, kalam Allah bergantung dengan perbuatan mukallaf tu dengan tuntut suruh atau tuntut tegah. Tuntut suruh terbahagi dua, wajib sunat. Tuntut tegah bahagi dua, makruh haram.
Dan atau dengan harus. Harus tu takhir. Harus tu asalnya bukan hukum syarak, tapi ulama usul fiqh jadikan dia hukum syarak kerana musamahah, tolak ansur. Alang-alang menyeluk perkasam biar sampai pakai lengan. Tolak ansur lah. Okey lah, tak apalah, mudah-mudah kita kira harus ni pun hukum syarak lah. Tu. Asal dua ya. Suruh tegah. Tegah ni bagi dua, suruh ni bagi dua. Kalau hak harus ni tak ada hukum apa, suruh pun tidak, suruh sampai tahap sunat, sampai tahap wajib pun tidak, tegah sampai tahap makruh dan haram pun tidak. Dia duduk tengah-tengah. Takhir, boleh pilih. Atau yang dihantarkan bagi tuntut dan bagi ibahah. Dihantarkan apa ni? Hukum wad'i. Tadi tu kalau Allah bergantung dengan perbuatan mukallaf tu hukum taklifi. Atau yang dihantarkan bagi tuntut yang pecah pada dua. Tuntut larang, tuntut suruh. Tuntut suruh tu pecah pada dua pula. Wajib, sunat. Tuntut tegah dua. Makruh, haram. Tu tuntut. Yang dihantarkan bagi tuntut tadi. Atau dan bagi ibahah yang harus tu. Dan masuk di dalam tuntut suruh. Habis titik. Tu wad'i. Jadi hukum wad'i masuk pula pada suruh tuntut dengan ibahah. Ibahah satu ya, tuntut pecah dua, iaitu tuntut suruh, tuntut larang. Tuntut larang pecah dua, makruh dan haram. Tuntut suruh pecah dua, sunat dan wajib. Maka dia hurai satu-satu. Mana dia? Pertamanya, ibahah. Dan masuk di dalam tuntut suruh itu dua perkara. Mana? Pertama, wajib. Makna wajib. Barang yang diberi pahala atas orang yang mengerjakan dia akan barang, dan disiksa atas orang yang meninggal akan dia akan barang. Barang yakni perbuatan lah. Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu wajib. Seperti sembahyang 5 waktu, wajib. Fardu ain, ijma' ulama. Adapun selain pada 5 waktu, mazhab Abu Hanifah wajib, hal lain tak wajib. Mazhab Abu Hanifah dia beza antara wajib dengan fardu. Fardu bagi dia sembahyang 5 waktu, wajib ada lagi sembahyang witir wajib, sembahyang raya wajib, sembahyang sunat subuh wajib. Tu mazhab Abu Hanifah. Tapi hak lain tak kata wajib, sunat muakkadah je. Kemudian dan puasa bulan Ramadan, hak ni wajib. Dan zakat dan lainnya, lain daripada zakat, puasa dan sembahyang, daripada mana? Bayan bagi lainnya, daripada segala wajibat syar'i. Ini perkara-perkara diwajibkan oleh syarak. Tu jadi wajib lah. Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Dosa di sisi Allah semuanya besar belaka. Yang ulama fiqh bahagikan kecil dan besar tu untuk menyatakan seseorang tu fasik ataupun tidak. Kalau dia berterusan buat dosa besar, berterusan buat dosa kecil, maka hukum dia dosa besar. Dia buat sekali dosa, dia buat sekali benda yang fasik, hukum dia dosa besar. Dia memandang rendah kepada dosa kecil, automatik ini dosa besar. Ini nak dosa besar, dosa kecil nak sabit fasik. Jadi kalau buat dosa kecil sekala saja, tu tak fasik lagi. Kalau berterusan, fasik. Buat dosa besar sekali, fasik. Besar kecil ni nak tahu mana? Tahu pada dalil. Dalil kalau ada azab, ada ancaman azab, ada ancaman masuk neraka dan sebagainya, itu besar tu. Kalau tak ada ancaman, sekadar larangan, tu kecil. Tu dalam kitab Al-Kabair oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Keduanya sunat, makna sunat barang yang berdiri pahala atas orang yang mengerjakan dia kan barang, dan tiada disiksa atas orang yang meninggalkan barang. Ini perbuatan. Ini asalnya dalam kaedah usul fiqh je, al-aslu fil amri al-wujub. Asal pada amal perintah tu wajib, melainkan illa alaihi qaridah, melainkan atasnya ada qaridah yang bermalingkan daripada wajib kepada sunat. Dan masuk di dalam titik. Tu sunat. Jadi sunat ni ada tiga peringkat pula. Ada sunat muakkadah, ada sunat ghairu muakkadah, ada sunat jibiliyah. Sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut. Kalau tak buat, dihina dan dibenci syarak walaupun tak dosa. Sunat yang ghairu muakkad, kalau tak buat, tidak dihina syarak, tidak dibenci syarak. Kalau sunat muakkad dibenci syarak.
Sunat jibiliyah pun sama, kalau tak buat tidak dibenci syarak, tidak dicela syarak. Tu dalam kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqh karangan Dr. Syekh Abdul Karim Zaidan rahimahullahu taala, dan kitab usul fiqh yang lain. Kata musannif rahimahullahu taala, dan masuk di dalam tuntut tegah itu dua perkara. Pertamanya haram, maknanya makna haram barang yang disiksa atas orang yang mengerjakan dia kan barang, dan diberi pahala atas orang yang meninggalkan dia meninggalkan barang, yakni dobitnya pahala atas orang yang meninggalkan itu, yakni meninggal kerana Allah, bukannya kerana manusia, bukan kerana terpaksa. Kalau kerana terpaksa, kerana ada orang, kerana ada manusia, kerana ada mak pak, tu tak pahala lah. Yang naknya tinggal kerana Allah. Nak berzina dah, Allah teringat ni dosa besar. Dia tinggal kerana Allah, dapat pahala. Dan apa-apa sahaja yang menjadi wasitah kepada dia tu tak buat benda haram, jadi apa nama tu, wajib pula. Dalam kitab Ghayatul Wusul Syarah Lubbil Usul, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari buat contoh, kalau seseorang itu nak mencuri, tiba-tiba dia ni buat satu benda yang harus, yang boleh menyebabkan tak jadi curi, maka benda harus tadi jadi wajib. Contoh dia itu, kalau dia nak pergi mencuri ni, kalau dia ni apa nama tu, kalau dia ni main bola contoh, kalau dia ni main bola, dia ni tak akan jadi mencuri, maka main bola pada waktu itu wajib. Sebab apa? Sebab dia menjadi wasilah kepada tertegahnya dia itu buat benda haram. Sebab tu ada beberapa orang habaib, dia suruh niat lagu ni. Dia suruh niat, contoh kita mari majlis ilmu, antara niat dia, niat banyak, antaranya ialah apa? Antaranya ialah kita isi masa kita dengan majlis ilmu ni untuk elok maksiat, untuk elok kita buat benda haram pada waktu itu. Dapat pahala dia kata. Tapi kena niat lah. Aku pergi majlis ilmu, ataupun baca Quran ke, ataupun buat apa-apa ibadat ke, kita ada niat kata, aku gunakan waktu ni untuk buat fi'lut ta'at, untuk buat perkara ta'at, tak buat perkara haram, tinggal perkara haram lillahi ta'ala. Aku isikan dengan ta'at, isikan dengan majlis ilmu dan sebagainya. Ada yang ulama suruh niat begitu, supaya terhasil juga pahala niat tu. Tinggal benda haram pada waktu itu. Walaupun kita tak kosak buat benda haram apa pun, ada ulama aja gitulah. Tapi kalau dalam usul fiqh ni, yang dapat pahala meninggalkan dia ni, apabila dia berasa nak buat, tiba-tiba dia tinggal, tu pahala. Tadi dari sudut niat je, ni betul-betul fi'l, secara bil fi'li, bukan bil quwah. Kalau tadi bil quwah ya, niat tu, ni bil fi'li, berasa nak buat tapi dia tinggal, tu pahala. Tu tinggal tu kerana Allah. Kedua, makruh, maknanya makna makruh barang yang diberi pahala atas orang yang meninggalkan dia kan barang, dan tiada disiksa atas orang yang mengerjakan barang. Tiada disiksa. Tiada disiksa. Buat tak ada pahala, tadi hilang. Buat apa nama, barang yang diberi pahala atas orang yang meninggalkan dia, sama jugalah meninggalkan, yakni kerana Allah. Contoh makan budu makruh. Makan budu makruh. Aku ni tak makan budu ni bukan sebab Allah Ta'ala, sebab aku tak suka, tak dapat. Tapi kalau makan budu, tak makan budu sebab apa? Sebab makruh, aku nak tinggalkan Allah Ta'ala, dapat pahala. Tapi kalau dia buat juga benda makruh tu, tak ada pahala apa. Tak ada dosa apa. Tu makruh. Dan ibahah itu harus, iaitu harus. Satu jua ba'da harus, iaitu bersamaan perbuat dan tinggalnya barang, tiada pahala dan tiada seksa. Buat ke tak buat ke, tak ada pahala, tak ada dosa. Maka dihimpunkan satu yang harus ini dengan empat yang dahulu itu. Dia dihimpunkan ibahah dengan haram, makruh, sunat, wajib, dihimpunkan. Maka jadilah, yakni himpun, yakni kata ulama usul fiqh, kerana apa? Kerana tasamuh, musamahah, tolak ansur. Masuk gila hukum harus ni ke dalam tuntut dengan tuntut suruh dan tuntut tegah ni, masuk gila. Maka jadilah jumlah hukum syarak itu 5 perkara. Dinamakan perkara pertama, silap. Maka jadilah jumlah hukum syarak itu, hukum taklifi,
5 perkara. Dinamakan hukum taklifi. Hukum ay hukmun mansubun ila taklif. Hukum yang dinisbahkan kepada taklif, memberatkan, yakni alal mukallaf. Yang 4, hukum taklifi yang 4. Bukan. Betul lah. Oh, gini. Gini, cara baca gini. Maka jadilah jumlahnya 5 perkara, titik. Dinamakan hukum taklifi itu yang 4 dahulu itu. Itu. Dan ibahah itu dinamakan hukum takhir. Itu Maka jadilah jumlahnya, jumlah hukum tu 5 perkara, titik. Dinamakan hukum taklifi yang 4 dahulu itu. Yang 4 dahulu itu tu khabar. Bukan silap. Dinamakan hukum taklifi itu yang 4 dahulu itu. Yang 4 tu maf'ul bih, dinamakan hukum taklifi naib fa'il. Allah. Lepas tu titik, lepas tu ayat baru. Dan ibahah, yakni bermula ibahah itu dinamakan, yakni dinamakan akan ibahah dinamakan maf'ul bih hukum takhir. Boleh pilih khayyara yukhayyiru takhiran. Boleh pilih lah. Nak buat pun tak dapat pahala, tinggal pun tak dapat pahala. Yang dapat pahala je hukum taklifi, yang suruh wajib, suruh sunat. Tinggal hak wajib, tinggal hak makruh tu dapat pahala. Kalau kerana Allah Ta'ala. Dan habis titik. Kemudian, dan masuk yang dihantarkan bagi keduanya, kedua suruh dan ibahah. Tuntut dan ibahah tadi, dua tu. Itu 5 perkara. Hukum wad'i dia panggil. Hukum yang diletakkan. Pertamanya sebab, keduanya syarat, ketiganya mani'. Mani' ini penghalang. Keempatnya sahih, sahih yakni sah. Kelimanya fasid, fasid ini batal lah. Fasid ni batal. Cumanya ada orang yang membezakan antara fasid dengan batal. Kebiasaannya batal ni dalam bab ibadat, fasid ni dalam jual beli. Tu dalam Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah. Pernah mengaji lah usul fiqh. Kalau Abu Hanifah ni dia ada dia ada beza sikit antara batal dengan fasad. Dan tak silapnya mazhab kita pun sama je. Kebiasaannya batal ni merujuk kepada ibadat, fasid ni biasanya muamalat. Fasid ni biasanya muamalat. Dan dalam keadaan yang sama ada je, dalam keadaan yang sama muamalat ni batal ada juga. Kalau fasid ni makna dia tu kadang-kadang sah tapi dia rosak. Macam nikah lah. Akad yang fasid. Akad yang fasid. Akad yang rosak. Munakahat pun ada, muamalat pun ada. Tapi dalam bab ibadat ni biasanya kita dengar batal lah. Jarang guna fasid ni. Ini fasid. Jadi batal lah. Sahih lawan yang fasid ni batal. Dan makna sebab itu barang yang lazim daripada ketiadaan barang, ketiadaan musabbab. Barang tu sebab lah. Kalau sebab tak ada, musabbab tak ada. Lazim gitu. Lazim tak ada sebab, tak ada musabbab. Lazim tak ada hujan, tak ada lah basah. Dan lazim daripada diperolehnya barang, yakni sebab diperoleh musabbab. Ada hujan, ada basah. Tak ada hujan, tak ada basah. Seperti gelincir matahari, titik. Maka bahawasanya syarak menghantarkan gelincir matahari menjadi sebab bagi wajib sembahyang zuhur. Wajib sembahyang zuhur musabbab. Gelincir matahari sebab. Kalau tak gelincir matahari, tak ada lah sembahyang zuhur. Walaupun dah ada wudu, tutup aurat, hadap kiblat, tapi tak gelincir matahari, tak wajib zuhur. Sampai kesudah tak wajib zuhur. Jadi ni sebab bagi hukum wajib lah. Maka lazim daripada ketiadaan gelincir matahari, jawab ketiadaan wajib sembahyang zuhur, iaitu sembahyang zuhur musabbab bagi gelincir matahari yang merupakan sebab. Kiyah lagi lain. Benda sunat sama juga, benda sunat. Kalau lah tak naik matahari segala, tak ada lah sembahyang duha. Sembahyang duha tu sabit bila naik matahari segala. Naik sikit lah, lebih kurang 30 minit lepas waktu syuruk. Tu masuk waktu duha. Tak ada tu, tak ada waktu duha. Tu hak sunat.
Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maka lazim habis ni. Ketiadaan wajib okay, dan habis tu sebab kedua ni dia panggil apa, al-lafu wan nashru al-murattab. Dia sebut sebab dulu, dia hurai sebab dulu, dia sebut syarat, kemudian dia sebut syarat, dia hurai syarat pula. Itu badai, lepas tu gitu. Tu dia panggil al-lafu wan nashru al-murattab. Kalau dia kata pertama sebab syarat mani sahih fasih, maka bermula mani itu, tu dia panggil al-lafu wan nashru al-mushawwash. Dan makna syarat itu iaitu makna syarat barang yang lazim daripada ketiadaan barang, ketiadaan masyrut yang disyaratkan. Lazim daripada tak ada syarat, tak ada masyrut. Lazim daripada tak ada wudu, tak boleh sembahyang. Sebab wudu itu syarat sah sembahyang. Jadi macam mana kita nak sembahyang kalau tak ada wudu? Contohnya. Dan tiada lazim daripada diperolehnya barang, yakni syarat diperoleh masyrut. Kalau ada ayat sembahyang, belum tentu boleh sembahyang. Boleh sembahyang kerana tak masuk waktu. Contohnya tilik pada yang lain, kalau dia tak tutup aurat lagi, macam mana nak sembahyang? Tapi syarat ada. Okey, tutup aurat tu tak apalah, masuk waktu tu sebab syarat tu tutup aurat tu syarat. Okey, kalau kita kata kita ni dah berwudu, kita ni dah tutup aurat, kita ni dah hadap kiblat, syarat sah lah kau tu, tiba-tiba tak masuk waktu lagi yang merupakan sebab bagi wajib ataupun sunat sembahyang itu, maka tak boleh sembahyang juga. Tilik pada benda lain. Atau tiada diperolehnya, tiada diperolehnya mana tadi? Dan tiada lazim daripada diperolehnya syarat diperoleh masyrut, atau tiada diperolehnya masyrut, seperti haul. Haul syarat untuk kita wajib zakat. Okey, tiba-tiba cukup haul setahun, adakah wajib zakat? Belum tentu lagi. Belum tentu wajib zakat, kerana mungkin tak cukup nisab. Tilik pada lain pula, tak cukup nisab. Kemudian dia kata contoh, yakni haul tu apa? Tamam setahun, sempurna setahun, dengan dibangsakan bagi syarat wajib zakat. Na'am, yakni zakat binatang pelihara. Yakni segala binatang yang apa na'am tu? Yakni na'am ni bukan na'am Malaysia tu, NU kan. Na'am datang apa? Yakni segala binatang yang boleh buat korban. Buat korban dia panggil an'am, al-an'am. Maka bahawasanya lazim daripada ketiadaan sempurna setahun, ketiadaan wajib zakat. Lazim daripada tak ada syarat dia, iaitu haul, tak ada lah zakat. Cukup nisab ke, bulan mendatang ke, emas perak simpan ke, tak cukup haul, tak ada syarat, maka tak ada masyrut, iaitu wajib keluar zakat, tak ada. Maka tiadaan wajib zakat pada na'am itu. Dan tiada lazim daripada diperoleh sempurna setahun. Okey, sekarang ni cukup haul, adakah wajib zakat? Belum tentu lagi. Jikalau diperoleh sempurna setahun, wajib zakat. Apa tadi? Tiada lazim daripada diperoleh sempurna tahun, wajib zakat. Tu jawab dia, wajib zakat atau tiada wajibnya. Tiada wajib zakat, belum tentu. Kalau dia itu cukup haul, belum tentu wajib zakat. Kerana apa? Kerana tidak pada nisab. Atau nisab, tidak pada nisab. Kerana apa? Kerana terhenti makna berhajat wajib zakat tadi atas memiliki nisab akan sebagai milik yang kamil, milik yang sempurna. Ada kadang-kadang cukup haul, cukup nisab, tapi bukan milik dia, dia tak keluar zakat. Milik tuan dia, bukan milik dia. Kambing-kambing tu, dia cukup dah haul, cukup nisab, tapi bukan milik dia yang kambing, milik orang lain, dia tolong jaga je. Orang tu yang kena bayar zakat, kita tak payahlah, kita tolong jaga, sebab bukan milik pun kambing tu, lembu tu. Dia syarat dia kena milik yang kamil, malikun kamil, yang milik yang kamil lagi pula dia itu cukup nisab. Maka waktu tu kalau dah ada syarat iaitu haul, maka wajib zakat. Kalau ada haul, belum tentu wajib zakat. Kalau tidak pada benda lain, nisab dan milik yang kamil. Tapi kalau ada milik yang kamil, nisab cukup, tapi tak ada haul, maka tak ada masyrut, iaitu tak wajib zakat. Dan makna mani' penghalang itu iaitu makna mani' barang yang lazim daripada wujudnya barang kena kepada masduk, pada masduk dia kena pada mani'. Barang yakni mani' yang lazim daripada wujudnya barang, yakni mani' ketiadaan diperoleh suatu. Ada mani' tak ada. Ada haid tak boleh sembahyang. Ada haid tak boleh puasa. Ada nifas tak boleh jima.
Jadi lazim daripada ada manik, tak boleh apa? Tak boleh jimuk, tak boleh mayang, tak boleh puasa. Tu. Dan tiada lazim daripada ketiadaan manik diperoleh suatu atau tiada diperolehnya suatu. Okey, sekarang manik tak ada. Adakah semestinya wajib sembahyang? Belum tentu lagi. Okey, sekarang haid dah suci, nifas dah suci, wajib sembahyang kau? Belum tentu lagi kalau tak masuk waktu. Belum tentu lagi kalau dia tu belum masuk waktu contoh. Belum masuk waktu lagi, walaupun dia suci pada haid, nak sembahyang apa? Ini tak semestinya hilang manik wajib sembahyang. Tak semestinya hilang manik sunat sembahyang duha. Kenapa? Kerana belum masuk waktu contoh. Seperti haid. Maka bahawa haid tu contoh manik. Manik banyak. Haid, nifas, gila, kanak-kanak. Kanak-kanak tu je lah. Iaitu kanak-kanak itu sebagai manik kepada wajib sembahyang. Kanak-kanak tak wajib sembahyang, tiba-tiba balik, hilang manik. Maka hilang manik, wajib sembahyang. Maka bahawasanya lazim daripada diperolehnya manik, yakni haid, iaitu manik, iaitu haid tu manik, ketiadaan diperoleh wajib sembahyang. Tu makruh tu. Dan tiada lazim daripada ketiadaan manik, yakni haid, diperoleh wajib sembahyang. Tak semestinya tak ada haid tu wajib sembahyang atau tiada wajib sembahyang. Sebab apa? Kerana terhenti wajib sembahyang itu atas sebab yang lain, seperti gelincir matahari pada sembahyang zuhur. Itu ya. Tu lazim. Itu manik. Beza tu manik syarat dengan sebab. Dan makna sahih itu barang yang terbilang pada syarak, yakni dikira sah pada syarak, tu sahih lah. Dan makna fasid itu iaitu makna fasid barang yang tiada bergantung dengan barang lulus, dan tiada dibilang oleh syarak dengan barang tak lulus, tak dikira syarak, tak sah tu. Fasid dia bagi. Mudah tu hukum wad'i. Dan dinamai lima ini mana? Ini sebab, syarat, manik, sahih, batil, fasad tadi, hukum wad'i. Digelar sebagai hukum wad'i. Hukum wad'i itu maf'ul bih. Lima ini tu naib fa'il. Maka dipukul dikali, bukan tibai orang kan. Dipukul yang ni dikalilah, dipanggil darab dalam bahasa Arab. Darab, pukul, kali. Lima mana? Lima hukum wad'i ini kepada lima yang dahulu, lima hukum taklifi. Jadi benda wajib ada sebab, ada syarat, ada manik, ada sah, ada batal. Benda sunat pun ada sebab, ada syarat, ada manik, ada sah, ada batal, sampailah harus. Jadi semuanya 25. 5 kali 5 jadilah 25. Maka dia kata dikali, maka dipukul 5 ini. 5 mana? 5 hukum wad'i kepada 5 yang dahulu, 5 hukum taklifi, jadilah 25. Kerana tiap-tiap satu daripada hukum taklifi itu 5 hukum wad'i padanya, pada hukum taklifi. Seperti umpama wajib, ada syaratnya, syarat wajib, yakni syarat bagi sesuatu itu jadi wajib, dan ada sebabnya, dan ada maniknya, dan ada sahihnya, dan ada fasidnya. Kepada benda yang wajib tadi. Habis. Jadi ibahah pun sama. Ibahah ada manik dia, ada sebab dia, ada syarat dia, ada sahnya, ada batalnya. Makruh pun ada syarat dia, ada manik dia, ada sebab dia, ada sahnya, ada batalnya. Sampailah 5 hukum taklifi tu. 5 kali 5 hukum wad'i, jadilah 25 hukum semuanya. Maka kata musannif yanhasiru, habis dah. Annal hukm al-aqliyah, kemudian yanhasiru fi thalathati aqsabin. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi gitulah. Kita baca gitu, habis dah. Tak habis lagi sudah itu. Matan tak habis lagi. Matan dia i'lam anna al-hukm al-aqliyah yanhasiru fi thalathati aqsabin. Gitulah kita akan habiskan yanhasiru fi thalathati aqsabin punya huraian, barulah kita akan masuk kitab ni. Kitab ni yang kita akan bagi ni, kitab ni yang kita akan bagi ni, kita akan baca waktu malam lah, bukan waktu petang, bukan waktu pagi. Kalau i'lam anna al-hukm al-aqliyah yanhasiru fi thalathati aqsam ni baru muka surat 3. Baru sini je. Jadi kita baca malam yang kita free lah.
Dia 35 muka surat je. Sekali lagi kita buat ulangan daripada pengumuman semalam. Kita beli kitab ni ialah Al-Khulasatus Saniyah Syarah Matan As-Sanusiyah karangan Al-Syekh Mahmud Saman Al-Perlisi Al-Azhari rahimahullahu ta'ala, Ngaji Azhar, mufti pertama Perlis. Dia syarah Ummul Barahin. Jadi kitab Aqidatun Najin ni kita syarah Ummul Barahin lah. Alang-alang tu kita baca sekali kitab yang tak pernah orang baca lagi, iaitu Khulasatus Saniyah. Kita lalu lah tengok macam mana dia bahas lagu mana. Dia bahas ringkas-ringkas ya. Jadi saya beli semua habis stok. 335 ringgit. Saya nak bagi free lah. Kita beli ni sebab nak baca. Jadi yang duduk Terengganu tu boleh PM saya untuk ambil. Yang duduk luar tu boleh PM Hakim untuk post. Kita akan start minggu depan lah. Kena start secepat mungkin lah. Hakim tu esok boleh post kot. Hari Sabtu buka post tu. Pergi post lah Sabtu. Post kat Dungun tu. Boleh PM dia. Yang dekat Terengganu tu PM saya lah untuk ambil bila. Kita boleh bagilah. Bukannya kita hantar COD, bukan. Jumpa mana-mana bagilah. Dalam pengajian ke apa untuk kita bagi kitab ni Khulasatus Saniyah. Jadi kita akan baca seiring dengan Aqidatun Najin. Jadi nanti bila khatam Aqidatun Najin, kita khatam 3 kitab. Pertamanya Miftahul Murid fi ilmi tauhid karangan Tuan Mina juga. Kita akan baca secara riwayatan pada akhir majlis khatam nanti, sebab dia mudah ya. Hak tu hurai sendirilah. Sebab kita dah hurai Aqidatun Najin, hak tu hurai sendirilah tu untuk bacaan orang awam. Model. Lepas tu sekali kita ijazah sanad Miftahul Murid karangan Tuan Mina tu. Kemudian Syarah Ummul Barahin. Lepas tu yang kedua Aqidatun Najin. Yang ketiga Khulasatus Saniyah. Khulasatus Saniyah dengan Aqidatun Najin ni Syarah Ummul Barahin, maka akan diijazahkan insya-Allah taala matan Ummul Barahin sampai kepada musannif. Itu sajalah. Habis. Wallahu taala alam. Sambung pula pada esok pagi insya-Allah taala. Kita sebelum tu kita sebenarnya hamba targetnya khatam masa bila? Masa hampa habis praktikal. Nampak macam boleh pi. Sehari kalau kita takdir sehari semuka lah. Kalau kita takdir sehari semuka saja, ni dia semuka lebih ni. Kalau semuka lebih tu makna senang-senang lah tu. Kalau payah sikit mungkin semuka. Targetnya hampa habis praktikal katanya 15/10. Jadi masuk SEM bila? Ada tahu masuk SEM bila? Kita nak bagi khatam sebelum masuk SEM. Selepas praktikal dan sebelum masuk SEM. Kalau boleh gitulah. Supaya apa? Supaya tak ada komitmen lagi lah kalau masuk SEM tu. Lepas tu boleh cheat day. Cheat day. Wallahu ta'ala lah. Doa-doa lah, moga-moga tercapailah hasrat kita untuk khatamkan daripada awal sampai habis. Dan waktu khatam tu macam biasalah. Siapa nak mari pertibian ni, mari. Kau nak pergi mana-mana nak khatam, tak tahu lah apa, kita tengoklah macam mana rancangan cheat day yang seterusnya. Masuk sel seminggu lepas tu. Jadi boleh lah. Habis praktikal 15/10. Jadi mungkin lepas pada tu apa kena mari lah. Siapa nak mari boleh mari lah. Kat Batu Rakit khatam. Kita buat khatam malam lah. Sebab apa? Sebab panjang sikit rasanya. Miftahul Murid lagi, nak baca Aqidatun Najin lagi, nak baca Tuan Minal punya manaqib lagi. Jadi panjang sikit, kita buat malam. Kita buat malam tengoklah malam apa. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi jangan lupa yang nak mari yang nak ambil pada Terengganu ni, PM lah sekarang, supaya nak asi siap-siap. Ni Hakim nak balik Dungun ni, dia nak post sana, nak bagi kat dia. Ikang susah pula. Cuma dia ada 13 je kitab ni. Hak dia orang ni tak dapat lah. Dalam grup ni 15. Hak yang orang yang ke-15 tu sebab masuk lambat satu. Lepas tu yang orang ke-14 ni ada seorang ngaji Mesir. Ngaji Mesir tu pergi cari sana lah. Sebab ni pun stok Mesir juga. Hak 13 ni ada kat Malaysia ya.
والله تعالى على. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا الاستقامة واجعلنا من المستقيمين. اللهم ارزقنا الاستقامة واجعلنا من المستقيمين. اللهم ارزقنا الاستقامة واجعلنا من المستقيمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.